pada agama. Hujjatul Islam yang menjadi hujjah dalam agama kitanya, siapa dia? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah ni adalah kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni dibangsakan kepada daerah Al-Ghazalah, di tempat kelahiran Imam Ghazali. Nama Imam Ghazalinya Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Ghazali. Mudah je nama. Nama Imam Ghazali Muhammad, ayah dia Muhammad, toki dia Muhammad, tonyang dia Ahmad. Dia Muhammad bin Ahmad. Kalau ada orang kita nama gitu berkali pelik tau. Dah. Nama apa awak? Muhammad. Ayah awak nama apa? Muhammad. Ayah awak nama apa? Muhammad. Muhammad tu nama awak. Nama ayah awak Muhammad. Pengung dia balik tau. Dah saat ni Muhammad dah. Awak nama apa? Muhammad. Dia petanda Muhammad. Ayah Muhammad. Ayah bukan awak. Muhammad. Apa ni? Lepas tu toki Muhammad. Toknya barulah Ahmad. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali tu gelaran. Kita tak ingat dan tak, nama pun tak tahu. Kita hanya kenal gelaran sahaja. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu juga. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Muhammad juga. Muhammad bin Idris tu Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i tu tok nyang tu. Syafiq itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafiq bin Sa'ib. Syafiq sahabat Nabi, Sa'id sahabat Nabi, dua beranak masuk Islam dalam peperangan Badar. Tu tok nyuk kepada Imam Syafi'i. Tapi Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i sebenarnya, dibangsakan kepada tok nyang dia sebab apa? Sebab tok nyang dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i itu nama adalah dibangsakan kepada Syafiq bin Sa'ib. Syafiq sahabat, Sa'ib ayah pada Syafiq pun sahabat. Kedua-dua masuk Islam dalam peperangan Badar. Itu Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris. Ada orang kadang-kadang dia nak macam nak amai kat orang lah. Awak bermazhab Syafi'i? Saya bermazhab Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Dia tanya, apa nama Imam Syafi'i? Nama Imam Syafi'i lah, nama sebenar. Imam Syafi'i tu gelaran, nama sebenar. Ngaku bermazhab Syafi'i, nama imam pun tak tahu. Orang awam takkan siapa ke nama pun tanya gitu lalu. Jadi dia macam nak komang kita lah, nak bodoh kita. Jangan ngaku bermazhab Syafi'i, nama imam pun tak tahu ni, kata dia. Orang awam gitulah. Kodoh-kodoh orang awam. Padang lah tu. Tapi bermazhab Syafi'i betul benar ke tak? Alah, sebahagiannya kita beramal mengikut fiqh mazhab Syafi'i, sebahagiannya bukan ke semua. Sebab kita sendiri pun fiqh Syafi'i pun tidak ngaji molek ke. Lepas tu macam mana? Al-awam la mazhab lahum. Orang awam kebanyakan tak ada mazhab tetap. Itu kata Ibnu Hajar dan kitab Tuhfah. Al-awam la mazhab lahum. Orang awam tak ada mazhab tetap. Kena mana-mana pandangan, kena mana-mana mazhab, ada jaminan daripada hari akhirat. Itu je. Ini buat gini ni salah ni dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Nabi kata tak salah. Di hari akhirat Imam Hanafi lah pula jadi penjamin kita. Itu je lah. Ni orang awam hidup gitu je. Itu bab-bab fiqh lah. Kita nak kena mati molek ni, tak ada kompromi. Bab akidah, bab tasawuf, itu tak ada kompromi. Bab akidah satu jalan, bab tasawuf pun satu jalan. Kalau kata taubah, wajib ijma' ulama tasawufnya. Kalau kata ikhlas, wajib ijma' ulama tasawufnya. Kalau kata riya, haram ijma' ulama dalam hukum tasawufnya. Takabur haram ijma' ulama, tak ada khilaf-khilaf. Ada tak kata takabur makruh? Tak ada. Ada tak kata hasad makruh? Tak ada. Ada. Itu ijma' ulama. Itu nak kena mati.
Tauhid dan tasawuf tu nak kena mati. Pekoh ni sebuah orang awam ni jangan kita tu sangat. Sebab kita mengaji ni dia banyak pula cobaan-cobaan. Sebab bila kita pandai sikit, dicocok lalu, mung mung hok comel semayangnya. Tengok orang lain tu. Mayang pasal apa kita nampak pakai jubah, pakai comel tengok semayang. Hai'ah pun tak betul. Sunat hai'ah je tak betulnya. Apa? Sebab dia mana apa? Dia duk tupu kepada tu semata-mata. Dia kalau bab tauhid tasawuf ni, orang ni tak boleh nak nyahu. Sebab orang ni hubungan masing-masing dengan Allah. Pegangan betul, pegangan salah, hati baik, hati tak baik, itu masing-masing dengan Allah. Jadi bab tauhid dengan tasawuf ni, orang ni tak ada nak timbung nyahu-nyahu. Hak pekoh. Bab pekoh ni perintah zahir. Hak mana buat comel pun nampak, hak mana buat tak comel pun nampak. Jadi kalau kita mengaji tu mati dalam bab pekoh ni, kadang-kadang jadi sombong. Jadi kita terlampau keras dalam bab ni. Sebab tu dia bab pekoh ni jangan kita keras sangat. Mana kita kena sikitlah cerita-cerita untuk amalan kita sendiri. Kita buat yang terbaik untuk amalan kita sendiri. Tapi kalau kita tengok orang lain, bukan setakat sunat hai'ah. Kadang-kadang kalau ikut pandangan mazhab kita kok, semayang tu tak sah terus. Bukan kata tak comel, tak sah terus. Sebagai contoh ni, sebagai contoh pekoh. Kita mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad, pandangan Imam Nawawi, sujud wajib kena bumi 7 anggota. 5 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, tak ada timbul masalah, waktu tetap dah. 2 anggota lagi dah. Perut, jari kaki, kedua-dua belah. Kedua-dua belah. 2 anggota yang berbeza. Perut, jari kaki kanan, perut, jari kaki kiri, waktu 2 anggota yang berbeza. Kedua-dua wajib kena perut jari kaki. Kena tak perut jari kaki? Ke kena perut ada nasi tu je? Kena perut tu je kitanya. Perut ada nasi tu je. Kira makan macam kitanya. Dia ada perut jari kaki. Perut ni mana kalau kita katalah kita dempetkan antara 2 jari tu, hak mana yang setus tu perut lah. Hak ujung tu taraf tepi. Itu ujung. Lepas tu ni sisi tepi. Hak perutnya mana kena dia. Jadi kalau kita bubuh hujung jari, hak tu tak cukup, tak kena perut. Kadang-kadang bukan kata hujung jari, kadang-kadang dia hapa, tahu apa? Elok kita gini. Nak kata kaki sakit, sani sujud pertama comel. Sebab sujud pertama mari daripada i'tidal. Bila mari daripada i'tidal, dia bubuh kaki ni, jadi kaki tu automatik berlipat. Automatik. Apabila duduk antara 2 sujud, kaki lepas. Sujud yang kedua dia dah akad. Kita nak kata kaki sakit, sujud pertama molek. Ada. Sujud pertama dia akan jadi berlipat sendirilah. Mari daripada i'tidal, kita berdiri kan. Bila duduk antara 2 sujud ni, kaki kita lepas dah kan? Lepas. Sujud yang kedua, gitulah. Tak gerak dah ni. Maknanya bukan kata hujung jari kaki, apa terus. Satu kali tu saya tengok tu imam pula, bukan makmum, terakak dua belah kaki. Kaki dia serebang ke mana tahu? Apa nak serebang? Bukan serebang atas kepala tu. Tu kau tengok dia orang kaki serebang. Mana pula kaki serebang? Serebang atas kepala. Kaki mana ada serebang? Apa? Kebas. 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 Kebas tu kecuri. No. Kebas. Kebas kecuri kan? Kebas dia orang tu. Tunggu-tunggu tak selipar. Apa ke mana? Kebas dia orang dah selipar. Tak kebas curi. Hak berabuk kebas kau. No. Berabuk tu. Nak duduk kebas buat sikit. Bahasa standard lah tu. Berabuk tu kan duduk kebas lah sikit. Kebas kau. Sama je. Betul kot. Curi kebas tu kot lah. Kebas habuk tu kau. Kebas serebang ni tu kau. Tahulah aku mungkin lah dia jadi berasa kaki dia berasa lah. Tapi terapung dua-dua. Kira mana tu.
Pandangan Imam Nawawi, syarat sah sujud 8. Sujud satu rukun. Sujud satu rukun. Dia ada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Ni ngaji fiqh ni. 8 syarat untuk sah rukun sujud. Salah satunya, wajib kena bumi 7 anggota termasuk 2 perut jari kaki. Hak ni memang nampak depan di mata kita. Kalau kita menjadi makmum, sah makmum tu ternampak. Macam mana tu sujud tu? Itu pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Rafi'i, kita ngaji fiqh Syafi'i ni, Nawawi Rafi'i, Ibnu Hajar Syekh Ramli, Nawawi Rafi'i, Ibnu Hajar Syekh Ramli, kan gitu? Nawawi Rafi'i, Ibnu Hajar Syekh Ramli. Ibnu Hajar Syekh Ramli itu mutaakhirin. Ini Nawawi Rafi'i. Pandangan Imam Rafi'i, mujtahid tarjih juga tu sama taraf dengan Imam Nawawi. Kena bumi 7 anggota, hukumnya sunat. Hak wajib betul benarnya dahi. Macam mana cara sujud dahi saja? Ikat tali di perut, lepas tu akad tali di atas tu, lepas tu tarik tali, noneng tu bubuh dahi. Tangan terbang, lutut terbang. Lepas tu dahi bubuh. Cukup dah, sah dah sujudnya. Ada ni terbang tu, terbang. Itu pandangan Imam Rafi'i. Sebab pada Quran hanya sebut dahi je. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kesan sujud hanya dahi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi perintah, umirtu an asjuda ala sab'ati azum, diperintah akan daku bahawa aku sujud atas 7 anggota. Itu perintah sunat, kata Imam Rafi'i rahimahullah. Dan pandangan Imam Rafi'i ini sama dengan jumhur kebanyakan mazhab. Kena bumi 7 anggota, hukumnya sunat. Gitu. Kita kena buat molek. Sebab sunat tetap sunat bagi pandang yang kata tak wajib. Cuma kita kalau kita ngaji basic tengok, biar kaki nak apa ke nak kolek kau anda dia lah. Yang pentingnya dia semayang, syarat cukup, rukun cukup, jadilah semayang dianya. Gitu dah. Tapi kalau tak ngaji seumpama tu, lah. Siapa depan ni pakat comel ni apa benda semayang balas ni ngaji tambuh ni. Tengok semayang ni. Duduk kata kawan tu. Lepas kawan tu bersiap semayang, tu nampak je pakai jubah. Dia semayang kaki kolek lah. Ngopak tak sekarang tu. Kadang-kadang jadi sombong. Ni kita nak ngaji nak kena jaga juga. Jadi kita nak kena matinya tauhid dengan fiqh. Tu nak kena mati. Tauhid dengan tasawuf nak kena mati. Fiqh ni kita ajar biar kita cerita sikit lah pandangan-pandangan lain ni, supaya tak jadi balau sangat benda ni, benda-benda khilafiyah. Benda khilafiyah. Bukan wakai dengan fiqh, jangan ngaji molek sebab semayang tiang agama. Hak sunat-sunat pun kena jaga dalam semayang ni. Selebih-lebih ibadat wajib, hak zahir, paling lebih akidah dan nombor satunya. Ibadat zahir yang paling besar pahala sembahyang fardu, paling besar pahala. Ibadat sunat yang paling besar pahala sembahyang sunat. Sunat dalam ibadat yang paling besar pahala sunat dalam ibadat sembahyang. Jawab lebih mudah sunat-sunat dalam sembahyang pun. Tapi bila kita ngaji tu lebih sikit, kita taklah nekang sangat. Takut ni kita mengaji dah. Ujian cubaan tu pula mari. Tu tak betul, tu tak betul. Tak betul lah, tapi tak betul. Dia bukan siapa mungkar semain tidak sah. Saat ni kena buat yakin tak sah. Tu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Semayang bunyi pula berdeheng. Contohnya bunyi berdeheng. Macam-macam bunyi ni semayang. Dalam mazhab Syafi'i kita batal lalu dah. Batal lalu dah. Melainkan berdeheng kerana lekat rukun qauli. Faham tak? Berdehem kerana lekat rukun qauli. Nak sambung baca Fatihah, nak sambung baca tasyahud akhir, tak boleh dah. Mereka kena barulah syarat membenarkan. Kita baca surah, mari warna tekak dah lah. Tak boleh nak sambung surah ni. Mereka kalau nak sambung surah, tak habis lagi surah ni. Nak sambung boleh, kena. Dah surah ni wajib ke sunat? Sunat. Berdehem je batal. Tapi ni bab dahing dalam solat ni, biasalah dengar.
Lepas tu macam mana? Dalam mazhab Syafi'i kita yang muktamad batal, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i itu tak batal, pandangan mazhab Hambali pun tak batal. Kita duduk setakat tu. Kita jangan buat. Kita jangan buat yang kitanya. Tapi kalau ada orang lain buat tu caralah. Tapi kalau dia tu baik ke kita, kita boleh tegur, nasihat jangan duk bleh-bleh kau. Kalau mazhab Syafi'i yang muktamad tu semayang awak tak sah tu. Walaupun pandangan lain kata sah, macam buatlah dak comel. Hak mana kita boleh nasihat, kita nasihat. Tapi kalau kita hanya ngaji satu jalan, tak pakar lagi, tak sah. Tu tak sah. Nampak je pakai jubah. Saat ni semayang boleh. Tak sah. Jangan duduk begitu. Ni cubaan orang belajar pula. Ni bab fiqh ni lah. Kita kata mazhab Syafi'i tu pun kata je sebenarnya. Kita ngaku saya bermazhab Syafi'i. Berapa dah kitab fiqh pandangan ikut mazhab Syafi'i tu kita belajar. Dok lagi kan mazhab Syafi'i? Kan Malaysia kan? Mazhab Syafi'i tu sebutan. Nak bermazhab Syafi'i ni kena pandailah fiqh, aliran fiqh Syafi'i kita. Hak nama Imam Syafi'i tak tahu tu pun tak apalah. Tapi Muhammad bin Idris je. Tak tahu kau? Muhammad bin Idris je. Ni Muhammad bin Ahmad tu Imam Ghazali. Ialah memang amalan harian kita banyak kita tak pakai mazhab Syafi'i. Kita jual beli ni mana ada akad-akad. Ada akad-akad jual beli? Ada akad jual beli? Ada Ustaz. Disebut mana? Jual beli apa apa barang yang kita beli, berapa harga barang kena sebut. Jangan jual beli Dalam mazhab Syafi'i kita akad wajib, tak akad haram. Tapi ada orang akad sekarang ni? Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i, budak yang belum baligh tidak boleh akad jual beli. Tak boleh. Haram akad jual beli budak belum baligh. Belum baligh. Walaupun umur 12 ke 13 pun belum baligh. Haram akad jual beli. Dah kita pergi kedai kadang-kadang ayah dia nak semayang, mak dia nak semayang, dia kata dengan nak. Kita pula kadang-kadang hak besar tak ada, nak barang setemata ni kita suruh adik lagi. Adik tu tak balik lagi. Mana? Mazhab Syafi'i tu haram tu. Tu makna kita amalan kita pun gitulah. Orang awam pun sangat. Tapi yang pentingnya akidah jangan. Akidah satu je. Akidah satu daripada Nabi Adam AS sampai kiamat. Akidah yang satu. Hukum yang berubahnya hukum syariat. Akidahnya satu. Lepas tu selagi tempat tilikan Allah hati kita. Waktu kena jaga molek. Waktu satu jalan. Tapi yang salah faham ni bukan kita buat mudah pekoh. Tapi kita ngaji pekoh ni biar terbuka sikit lah. Sebab pekoh ni benda nampak. Kadang-kadang hati kita payah. Payah nak jaga. Kita berasuk muju, takabur. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita boleh buat comel semayang kita. Pada kita pun baru juga. Bukan asal kita gitu baru kita tahunya. Tapi biasa orang baru tahu lah. Jadi ya, tu cubaan lah. Cubaan. Jadi nama Imam Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali. Bahawasanya kitab Bidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali itu iaitu yang menghimpuni, yang menghimpun, yang terhimpun, terkandung di dalam. Kalau tebal tulis mana? Kitab nipis ni jadi mengimpuni. Kalau kita gak ada sutil lah, menghimpun. Hak Rumi tulis, hak tebal tulis mana? Ada. Ada gitulah. Kalau saya ni mim pe waw. Saya ngajinya saya buat bagi bawah. Mengimpuni. Tapi kalau ejaan kita kok menghimpuni. Dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi Mazali terkandung di dalam tu ilmu-ilmu yang bawa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut mana ni?
yang disebutkan di dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Mana firman Allah taala? Ayat dianya wa tazawwadu, tu ayat dia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Terjemahan dia, dan diambil oleh kamu. Diambil. Kalau kita tak mengambil dah. Dan diambil oleh kamu ni terjemahan daripada ayat wa tazawwadu. Dan diambil oleh kamu akan bekal akhirat. Mana apa? Berbekallah oleh kamu. Maka yang terlebih baik itu, bekalan yang terlebih baik, iaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kitab Bidayatul Hidayah terkandung ilmu yang bawa kita takut akan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran. Allah Taala perintah kita berbekal untuk hadapi hari akhirat dengan bekal takwa. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kita Arab lah. Kita Arab. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini susunan dalam kitab Hidayatus Salikin ni mengikut sebahagian besarnya diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, sebahagian besarnya. Tetapi di hadapan dia akan ceritalah, dia bukan ambil ke semua, dia ambil sebahagian. Kemudian sebahagian laginya dia tambah-tambah ambil dalam kitab Imam Ghazali hak lain pula. Jadi oleh kerana dia cuma ambil sebahagian-sebahagian saja, nama kita diubah kepada Hidayatus Salikin. Bukan susu kuca ni dia ayat dah sini. Kitab Bidayatul Hidayah ni terkandung tu ni ilmu yang bawa pada takwa kepada Allah. Tapi kenapa dak kekal nama Bidayatul Hidayah? Sebab dia bukan terjemah daripada kitab asal Arab Bidayatul Hidayah kepada kitab Jawi, bukan. Dia cuma ambil sebahagian, maka namanya kena tukarlah. Adapun hak Jawi Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani, kenapa namanya kekal Minhaj? Hak Imam Ghazali hak asal pun Minhaj. Kenapa nama dikekalkan? Sebab Syekh Daud Al-Fatani terjemah betul benar, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, maka namanya kekal. Hak nu Minhajul Abidin hak Arab, hak ni Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani. Lepas tu namanya tidak ditukar. Adapun kitab Hidayatul Salikin ni memang sebahagiannya diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, tapi ambil sebahagian saja, kalau ditambah bahagian-bahagian lain, maka namanya ditukar kepada Hidayatul Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Wallahu a'lam.